Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Taala terus berikan nikmat kesihatan, nikmat masa lapang untuk kita dapat beramal, mengisi masa-masa lapang kita dengan ketaatan insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria dan di Palestin, yang berada di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita mendoakan kebaikan menjadi milik mereka. Dan pada masa yang sama kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana kita berhadapan dengan ujian kehidupan berupa pandemik COVID-19, ujian kesihatan, ekonomi, ujian pekerjaan, dan yang terbaru ujian kerana banjir kilat yang melanda tanah air, khususnya Selangor, Pahang, Negeri Sembilan. Tiga negeri yang sangat terkesan pada saat ini iaitu Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar sahabat-sahabat kita yang sedang diuji dengan ujian banjir dapat segera pulih menjadi seperti sebelumnya. Dan bila air surut, ketahuilah saat itulah yang paling memeritkan, kerana untuk membasuh
untuk membuang lumpur sebelum dia kering. Dan kita berdoa pada Allah Ta'ala agar kita diberikan kekuatan untuk membersihkan kawasan perumahan kita, ya, ataupun untuk tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. La tayasu min rahmatillah, jangan putus asa pada rahmat Allah. Dan subhanallah, ya, dalam keadaan manusia diuji, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang meningkatkan kualiti nilai diri orang itu. Kerana ujian meningkatkan kualiti kita. Kita akan menjadi lebih bernilai, lebih berharga, lebih tinggi martabatnya setelah kita menghadapi ujian. Contohnya kalau kita pergi ke pusat gimnasium, contohnya gym, angkat besi. Kita angkat besi itu bukan kerana untuk saja-saja angkat bebanan, tu tidak. Tetapi menghasilkan badan yang kuat setelah kita angkat besi. Jadi sama juga ujian datang dalam kehidupan untuk menghasilkan diri yang lebih kuat, iaitu diri yang lebih berkualiti dan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan subhanallah, kalau kita pergi gym, kalau kita tanya coach gym tu, dia kata yang angkat besi ni ustaz, bukan yang awal-awal tu yang memberi kesan pada badan, tidak. Yang memberi kesan pada badan adalah angkatan yang terakhir yang kita rasa susah nak angkat. Maksudnya bila kita struggle lebih, maka disitulah nilai kita terangkat. Jadi perjalanan hidup kita ni semua adalah perjalanan yang mesti dibayar dengan nilainya, iaitu struggle ataupun mujahadah. Dan bila kita bermujahadah, barulah kita punya kualiti tu naik. Bila kita diuji, kita dinaikkan, mujahadah kita tinggi. Dan kita ucapkan selamat datang kepada semua yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Assalamualaikum kepada semua yang hadir. Kepada Puan Hajah Siti Atikah, kepada Siti Maisarah, kepada Lin Mazlin, Masya Allah, Siti Atikah daripada Melaka, Siti Maisarah daripada Terengganu, Lin Mazlin daripada Johor Bahru, Masya Allah. Terima kasih pada Normah Ismail yang hadir juga, Zailila Muhammad Yusof. Kepada semua yang hadir, didoakan kebaikan berpanjangan, Allahumma amin. Ya, Dungun lebat, di Gombak juga lebat, di sini pun tak adalah lebat, tapi hujan renyai tadi balik pada masjid, kena tempias jugalah. Alhamdulillah semuanya. Saya kira rahmat Allah Ta'ala. Dikatakan, dijangkakan yang kita kena baru ni hanyalah ekor saja. Kita belum kena kepalanya lagi. Maksudnya dia ada second wave pula. Pada akhir bulan ni ada second wave. Tapi kita doa pada Allah Ta'ala agar kita mampu menghadapi ujian tersebut. Allahumma amin. Dan berbalik kepada situasi yang kita sebutkan tadi, ya, kita pun dah berada di akhir tahun, kita nak pindah ke tahun baru. Jadi nilai apa yang kita nak bawa diri kita ke tahun hadapan? Nilai itu maksudnya apakah improvement pada ibadah kita? Solat mesti diletakkan nilai, puasa mesti diletakkan nilai, bacaan Quran mesti ada nilai. Nilai itu maksudnya kita buat dalam keadaan kita bermujahadah. Kalau kita solat dah. Bila? Solat Zuhur pukul 4 petang. Dah solat dah asar. Dah. Bila? Solat asar pukul 6.30 petang. Jadi kita tidak letakkan nilai pada ibadah itu kerana kita solat di akhir waktu. Kita solat di awal waktu biar kita rasa struggle sikit. Maka di situ dah tingginya nilai. Baik, kita nak tengok kenapa nilai itu penting. Kalau kita solat, kalau kita di pejabat, kenapa ada orang dibayar gajinya RM800? Ada orang dibayar gajinya RM2,000, ada orang dibayar gajinya RM5,000, ada orang dibayar gajinya RM10,000, ada yang gajinya RM25,000 dan ada yang gajinya RM70 hingga RM100,000. Kenapa? Kenapa perbezaan gaji ni berlaku di dalam sebuah syarikat? Kerana nilai yang ada pada staf itu kepada syarikat, ataupun apakah kepentingan staf itu kepada syarikat. Lagi penting seseorang itu kepada sebuah syarikat, lagi tinggi nilai di sisi syarikat, maka syarikat akan bayar gajinya. Sama juga dengan kita. Nilai kita ini akan meningkat bila kita bermujahadah untuk mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi solat, kalau kita solat di akhir waktu, maka tahun 2022 kita solat di awal waktu. Kalau kita memang dah solat awal waktu, kita tambah dengan solat jemaah. Kita tak pernah solat berjemaah, lepas ni anak kita pun dah besar, kita solat berjemaah dengan anak kita. Ataupun mereka yang pergi masjid, kita dah selalu solat di masjid, dengar azan je masjid, dengar azan je masjid. Lepas ni macam mana nak tambah nilai pada ibadah solat kita? Kita datang sebelum azan.
Bagi jemaah lelaki yang dah selalu pergi masjid, maka nilai yang perlu ditambah kepada solat jemaahnya adalah solat datang sebelum azan. Begitu. Dari sudut bacaan Quranul Karim kena ada penambahan. Bila kita baca hanya satu muka, dan 5 tahun kita hanya baca lepas solat satu muka, iaitu 5 muka surat setiap kali sehari, maka kena ada penambahan, iaitu 2 muka. Kena ada penambahan 3-4 muka, ya? Dan kalau kita dah baca Quran, kita kena tambahkan nilai pada kadar hafalan pula. Jadi ujian-ujian ini, mujahadah ini, maka meningkatkan diri kita. Kita akan lebih hafalannya banyak, bacaannya banyak, solatnya lebih khusyuk. Mujahadah inilah yang meninggikan martabat kita, tuan-tuan dan puan. Ya, sebagaimana kita membeli sebuah kereta BMW, harganya mungkin lebih mahal daripada Proton Beza. Kenapa BMW lebih mahal daripada Beza sedangkan boleh masuk 5 penumpang je? Sebab nilai kepada BMW itu lebih tinggi daripada Beza, sebab kualitinya. Kalau Ford Mustang lagi tinggilah kualitinya. Betul tak? Terima kasih tahniah kepada Puan Mas Dewi hadir pada pagi ini. Lagilah tinggi kereta Ford Mustang. Dan kita beli rumah besar kerana apa? Nilai rumah tu. Kita sanggup bayar duit beratus ribu untuk dapat rumah banglo yang ada laman tepi untuk buat swimming pool, katanya, untuk anak-anak datang untuk bermain swimming pool contohnya. Ya. Maka nilai rumah itu kita sanggup bayar lebih. Jadi syurga ini tidak ternilai harganya, kenapa tidak mahu dibayar lebih? Bayaran lebih kepada nilai syurga itu ataupun nilai yang ada pada syurga itu, betul lah, adalah mujahadah. Jadi bermujahadah kita dalam beribadah, maka mendekatkan kita kepada syurga yang kita idamkan. Jadi dalam suasana kita diuji ni, saya nak berbalik kepada ujian yang kita sedang hadapi, banjir. Kita berhadapan dengan situasi yang saya kira banyak harta-harta semua habis, hilang harta. Jadi itu adalah satu bentuk mujahadah. Mujahadah ni ada dua lah, ujian ni ada dua. Sama ada kita pilih untuk diuji sekarang ataupun kita tunggu ujian datang. Bila banjir datang, pandemik COVID-19 datang, jugalah ujian-ujian datang, maka itu ujian yang Allah bagi. Terus kita dapat walaupun kita tak bersedia. Tapi kalau kita tingkatkan kualiti ibadah, maka kita bermujahadah, maka itu ujian yang kita pilih. Kita sendiri yang decide untuk tinggikan kualiti solat ataupun kualiti bacaan Quran. Jadi subhanallah, bila ada orang diuji, maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengangkat darajat mereka. Baik, kita masuk kitab Minhajul Abidin, wasiat Imam Ghazali, pada bab peringkat rintangan. Kata pengarang kitab, masalah ibadat yang khusus pula ada 3. Hari itu kita bicarakan berkenaan dengan rintangan-rintangan kehidupan. Rintangan-rintangan untuk melakukan ibadah ni ada 4. Datang daripada sekeliling, makhluk sekeliling. Yang kedua datang daripada diri kita. Yang ketiga datang daripada bisikan syaitan. Yang keempat daripada nafsu. Jadi godaan-godaan 4 ini, dia akan menghalang kita daripada jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang balik, siapa? Orang di luar, kawan-kawan, hiburan-hiburan, permainan dan sukan, dia mengganggu kita. Dipanggil 5F. Bukan 5F, 5S. Dipanggil apa? Saya dah lupa dah 5S tu apa. Dulu masa belajar dulu selalu ditekankan 5S ini boleh merosakkan fokus kita pada ibadah. 5S, tapi saya lupa dah, tapi tak apalah. Yang penting 4 tu tadi. Yang pertama, faktor luaran, iaitu kawan dan hiburan. Yang kedua, faktor diri kita, malas untuk buat ibadat. Yang ketiga, bisikan syaitan dan iblis. Yang keempat, nafsu yang sukar untuk dikawal. Maka 4 ini menghalang kita daripada mendapat meniti jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengarang kitab pun memberitahu tentang kelebihan bertakwa. Bila kita beribadah, dia punya end in mind ataupun natijah yang kita nak dapat adalah ketakwaan. Jadi kalau kita beribadah bersungguh-sungguh, kita bermujahadah dengan niat untuk capai takwa yang tinggi, maka 4 rintangan ini tadi dapat kita hadapi dengan tenang. Dapat kita hadapi dengan tenang bila kita tahu apa yang kita nak capai. Terima kasih pada Puan Salidah hadir pada pagi ini.
Kan, end in mind, bagaimana Nabi letakkan apa yang berada di akhir akal itulah yang menjadi batu asas tarik kita ke depan. Nabi berkata, la tuftahannal Qastantiniyah, akan terbukanya kota Istanbul. Maka sahabat letakkan target Istanbul. Sahabat tak kisah susah tu. Sahabat nampak target yang Nabi letak nak tawan Istanbul. Berapa lama Istanbul nak dicapai? Kemenangan di negara Istanbul, di negara Turki, berjaya membuka Istanbul selama 700 tahun hijrah. 700 tahun perjalanan untuk mendapat Istanbul. Sedangkan hadis itu telah disebut ratusan tahun yang lampau. Jadi maksudnya jelas matlamat kehidupan. Matlamat kita nak dapat syurga. Bila kita nak dapat syurga, kita akan pastikan segala usaha kita, mujahadah itu membawa kepada syurga. Kita akan pandang mujahadah itu ringkas. Waalaikumsalam kepada Tuan Asma, selamat datang pada Tuan Zulkifli. Masya Allah. Ya, mewakili barisan AJK Surau, ya, Surau An-Nur, Fasa 3A, Seremban Selatan, ya. Saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan, dan sebarang sumbangan boleh disalurkan kepada Bank Islam 05012010053038. Sumbangan boleh diberikan berupa dana untuk pembangunan, pengimarahan, tajaan kuliah agama dan seakatan dengannya. Dan tidak dilupa juga, mungkin surau akan membuat sikit kutipan tabung untuk bantuan banjir, ya. Saya kira Negeri Sembilan pun terkesan juga teruk dengan keadaan banjir, ya. Di Jelebu, kalau ikutkan Facebook kawan saya tu, di Jelebu sama naik je dengan Langat. Jelebu teruk, Langat teruk. Kalau di Pahang, Mentakap ni dua bangunan, air masih lagi stagnan. Di Mentakap Pahang, air rumah 2 tingkat, air sampai ke bumbung atas, sampai sekarang tak surut lagi. Bayangkan rosak macam mana, damage yang akan dibawa oleh banjir tu. Kalau di Langat, ya, kita tengok di Langat, sekali datang musnahkan rumah-rumah, maka air pun dah surut. Di Mentakap air tak surut lagi. Sama juga dengan di Pahang. Sama juga dengan di Shah Alam. Di Shah Alam, di Seri Muda, air naik. Tapi di Pahang, Allahu Akbar, masih lagi stagnan. Dan orang pun tak tahu nak tolong macam mana. Sebab yalah, kita tak buat persiapan. Bila kita tidak buat persiapan, itu yang menakutkan tu. Nampak tak? Bila kita tak buat persiapan, banjir nak datang, apa yang berlaku? Kita akan jadi kelang kabut. Di Langat, tuan-tuan perempuan, di Langat, saya ambil spesifik, saya di Langat, di Hulu Langat. Di Hulu Langat ni memang ada tempat yang banjir. Di belakang Masjid Sungai Serai itu memang tempat banjir. Jadi secara umumnya, penduduk di situ telah pun ada satu mindset akan berlakunya banjir. Jadi persiapan dan persediaan telah pun dilakukan lebih awal. Emosi mereka boleh terurus kerana mereka telah berhadapan dengan situasi itu sebelum ni. Dan subhanallah, ada tempat yang sangat mengejutkan. Mereka tak tahu pun banjir akan sampai. Macam kawan saya tu di Kelang, di Meru Kelang, benteng yang menghalang sungai pecah. Sebab pertemuan dua sungai, benteng pecah. Maka air tu masuk ke dalam rumah. Tak sampai 2 jam, air daripada tak ada kepada paras pinggang. 2 jam. Maka kawan saya tu, dia kata tak boleh jadi dah ni. Sebab kita takut sampai dada lagi tenggelam. Dengan anak kecil, dengan anak yang nak didukung, dengan isteri yang syarat mengandung. Dia bawa anak tu pergi berjalan kat jalan yang nak memisahkan taman dengan jalan utama. Sampai di jalan itu pun roboh. Tinggal ada divider besi je. Ya Allahu Akbar. Cuba tuan-tuan perempuan bayangkan, seorang bapa dukung baby, pegang tangannya di divider jalan yang air sedang melintang ni. Pegang macam ni. Dia tahu tak, dia terpucatnya, ya Allah aja yang tahu. Sekejap berpaut. Maklumlah divider tu macam ni ha. Divider tu dah macam dipanggil ekor ular. Semalam saya telefon dia, kita pun berhantar sumbangan. Alhamdulillah lah, kita dapat collection lebih kurang dalam RM2,000 alumni sahabat-sahabat sekolah. Kita bagi dekat dia RM2,000. Tapi RM2,000 pun percayalah, nak memulakan hidup baru yang dah total loss bukanlah nilai yang membantu pun. RM2,000 untuk tengok sofa musnah, kereta musnah, motor musnah. RM2,000 ni jumlah yang sangat minimum. Ya, mungkin nak hidup bolehlah, nak hidup kembali motor yang boleh bergerak, hantar bengkel kereta motor pun dah lebih cecah berapa ribu dah. Insurans tak cover kereta kerana bencana alam. Subhanallah. Dia kata dia berpaut pada besi divider
bawa anak tangan kiri. Sekejap ombak, ini hujan tengah turun, air tengah deras, dia pegang berpaut. Satu taman itu mengharapkan divider yang dah goyang tu. Ya Allahu Akbar. Dia kata Allah aja yang tahu. Dia punya tawakal pada Allah, pucat muka dia. Anak 3 orang, seorang-seorang nak kena hantar, nak seberang jalan yang dah roboh, yang hanya berpaut pada divider besi yang jadi macam ekor ular, gerak gitu, gerak kiri kanan. Allahu Akbar. Bayangkan perasaan seorang bapa macam mana. Bapa ni dia tak cakap susah depan anak, tapi usaha dia tu setiap hari dia bersusah payah untuk keluarganya. Jadi bawa mak dia pula, bawa isteri pula. Ya Allahu Akbar. Saya cakap telefon tu rasa nak menangis. Tak. Dia kata, Sabran, aku ni bawa. Kau bayangkan, pukul 7 maghrib tu, nampak jalan, pos tu nampak. Pukul 9 malam, air dah takat pinggang. Dah lah malam, gelap, tak ada elektrik. Dengan air tinggi takat pinggang, bawa anak kecil, dengan bersuluhkan handphone, pergi ke jalan yang dah roboh, yang tinggal ada divider besi je yang melentang. Tahu tak bagaimana perasaan masa tu? Dia kata, Ya Allah Akbar, Allah aja yang tahu tuan-tuan. Betapa Allah uji sebagai tanda Allah sayang. Allahu Akbar. Ya. Dan subhanallah, itu ujian kita juga ya tuan-tuan dan puan, untuk kita sama-sama tingkatkan keinsafan kita di sisi Allah Ta'ala, bahawa betapa rendahnya, betapa fragile kita. Saya 3 hari tak dapat tidur malam, asyik fikir masa-masa banjir. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, betul Siti Maisarah. Ujian bagi mereka yang hadapi ni, ya Allah Akbar. Dia mentangkap masih lagi 2, masih tak bergerak air. Kita tak tahu macam mana air ni nak pergi tempat mana. Air tu tak tahu nak pergi mana. Air tu dipanggil air bertenang, air bertakung. Allahu Akbar. Jadi ujian kepada kita. Mereka diuji dengan di medan, mereka hilang tempat pergantungan. Kita diuji dengan duit bila kita nak bagi. Simple. Ya, kita infakkan tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kita infak itu memberi sedikit, dipanggil apa? Kesembuhan kepada luka yang sedang mereka hadapi. Kita, kalau kita bagi semua duit kita kat diorang pun, diorang takkan, diorang ialah nak mulakan hidup baru. Kita boleh lagi mulakan terus hidup. Kereta, rumah, boleh pergi pejabat. Ini kereta itulah nak pergi pejabat, kereta itulah nak hantar anak, kereta itulah nak cari rezeki. Rumah pula tak ada, nak tidur pun tak tahu macam mana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, maka tentang masalah ibadat yang khusus pula terdapat 3 perkara asas. Yang pertama, taufik dan redha Allah. Annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa. Suratul Baqarah ayat 194, iaitu orang yang bertakwa, Allah berdampingan dengan mereka. Surau ada buat collection. Baik, mewakili surau, surau ada buat collection sebanyak 20 set barang keperluan untuk diagih-agihkan. Tahniah kepada surau An-Nur Fasa 3A Seremban. Tuan-tuan dan puan boleh terus menyumbang kepada dana surau, kerana surau juga turut membuat bantuan, membuat collection ataupun kutipan dana untuk membantu mangsa-mangsa yang berada di belah sebelah Seremban, di belah-belah Negeri Sembilan. Di Jelebu juga teruk, Jelebu teruk. Ya Allah Akbar. Saya tengok update daripada kawan saya, Jelebu teruk. Kemusnahan hampir sama dengan di Langat, dan ada di tempat-tempat yang tidak bergerak langsung air. Allah Akbar. Bila air tak bergerak, dinding rumah batu dia merekah masuk air, bumbung kayu-kayu semua rosak, bumbung tercabut. Ya, kalau rumah di Langat, rumah kayu hancur terus, rumah batu dia jadi kembang. Bila kembang memang tak boleh buat apa, kena runtuhkan dulu. Kena runtuhkan, kena rebuild balik, kena buat balik. Allahu Akbar. Nombor 2, kebaikan beramal, yuslih lakum a'malakum, supaya ia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu. Suratul Ahzab ayat ke-71, yang mana ibadah ini, bila kita melakukan ibadah ini, maka Allah Ta'ala akan berikan taufik untuk kita terus melakukan ketaatan. Ya, kita buat taat untuk menjana semangat untuk buat taat pada masa datang, masa depan. Kalau kita stop buat taat, maka ataupun kita buat maksiat, maka dia memberi kesan kepada hati untuk selesa dengan maksiat, bahkan kita akan buat maksiat pada masa mendatang. Yang ketiga, penerimaan amal. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Hanya sahaja Allah menerima pengorbanan orang yang bertakwa. Subhanallah, bila kita buat ibadat, kita mencapai ketakwaan pada Allah Ta'ala, dan Allah bagi syarat, orang yang bertakwa ini ibadatnya senang diterima. Orang yang bertakwa, maka dia dah masuk satu zon di mana ibadah-ibadahnya semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian inti daripada ibadah itu terdapat 3 perkara, iaitu limpahan taufik Allah sehingga seseorang itu dapat beramal. Kemudian penyempurnaan amalan yang belum sempurna yang terakhir ialah diterimanya amalan itu. 3 peringkat. Yang pertama, diberikan taufik untuk beribadah. Yang kedua, diberikan kekuatan untuk menyempurnakan ibadah. Yang ketiga, diberikan kekuatan ataupun diberikan kurniaan untuk diterima ibadah. Jadi bila soal ibadah ni ada 3 lah. Pertama sekali, cetusan hati untuk buat ibadah. Yang kedua, di saat kita melaksanakan ibadah itu, kita dituntut untuk ada tahsinul ibadah, memperelokkan ibadah. Lepas kita memperelokkan ibadah, dia ada satu permasalahan, iaitu macam mana ibadah itu hendak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi itu proses bagaimana manusia nak mencapai keredaan Allah Ta'ala. Yang pertama, cetusan hati untuk taat. Yang kedua, melaksanakan ibadat. Yang ketiga, penerimaan ibadah itu. Ada orang buat ibadah tapi untuk pak mertua, Allahu Akbar, semayangnya tenang je. Tapi pak mertua tengok daripada jauh, kau semayang ni kerana Allah ke kerana aku? Nampak tamak ninahnya sempurna, tapi kiblatnya salah. Kan? Pak mertua tegur, kiblat tu salah tu. Semayang ni betul, tapi kiblat salah, tak guna, kata pak mertua. Semayang kerana pak mertua itulah. Lepas tu pak mertua suruh iqamat. Dia punyalah nervous. Maklumlah baru kahwin, jarang-jarang balik kampung. Sekali balik kampung, pak mertua suruh iqamat. Qamat. Dia pun, qamat ayah? Ya, qamat. Tak tahu qamat? Qamat. Bini kata, abang qamat bang, qamat. Stress, pressure daripada isteri pula. Lepas tu dia pun, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dia berselawat pula. Jam betul menantu macam ni. Orang suruh selawat, orang suruh qomat, dia berselawat. Dia tak tahu qomat dengan selawat. Ini ibadat kerana pak mertua. Tu. Lepas tu balik rumah, bini dia kata, abang lebih abang prepare siap-siap iqamat. Silap-silap ayah suruh jadi imam tau balik kampung nanti. Dia pun kat rumah praktis surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nak balik kampung ni sebab risau pak mertua suruh jadi imam. Balik kampung, confirm pak mertua suruh jadi imam. Kau imam. Aku suruh qomatkan, kau selawat pula, kau jadi imam. Tadi pak mertua pun qomat, la ilaha illallah. Dia pun solat, Allahu Akbar. Lepas angkat takbir, dia terus baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak mertua subhanallah. Subhanallah, pak mertua kata. Dia dah gabrah dah apa yang dia buat salah. Pasal sebelum dia dah praktis dah Fatihah dia. Rupanya bini dia baru masuk semayang. Abang, kita semayang Zuhur, bukan semayang Maghrib. Baca perlahan. Punyalah nervous nak semayang jadi imam, baca kuat solat Zuhur. Sebab nak impress pak mertua. Buat ibadah kerana manusia, tertolak terus ibadah tu. Pergi cek siapa yang ada menantu. Pergi cek. Sekali-sekala minta menantu jadi imam. Tengok, jadi imam tak? Saya imam kat masjid ya. Kat rumah saya tak imam. Tak. Silap-silap kan, dia selawat kan, dia qomat pula. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan begitu Menantu siapa lah tu? Jangan. Ya Kak Liza, tak ada siapa. Ini dipanggil worst case scenario, dia panggil. Situasi yang sangat tak nak kita tempuhi. Ya pernah berlaku. Saya nak akad nikah, kita nak akadkan nikah budak muda. Kita suruh dia berselawat. Dia tak tahu selawat macam mana. Ustaz cuba ustaz sebut depan dia. Nanti saya sambung kat belakang. Oi, selawat ni bukan surah. Selawat ni selawat. Dia blur semacam. Kalau kita baca Qul Ahad, dia boleh sambung Allah Samad dan Yalid walam yulad. Kita suruh selawat, boleh tak ustaz sambung depan? Nanti ustaz sebut depan, saya sambung belakang. Dia kira sambung depan, sambung belakang pula budak muda ni. Ya Allah Akbar, pelik betul.
Allah, kita pun tengok dah, tak apalah ustaz nikahkan jalan kau pandai-pandai dalam selawat tu, Allahumma salli ala Muhammad. Oh, ustaz cakap pula selawat kepada Rasulullah. Kita pula salah. Pelik betul. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Maka ketiga-tiga perkara inilah yang sering dimohon oleh para ahli ibadat dalam doanya. Rabbana waffiqna li ta'atik watmim taqsirana wa taqabbal minna. Ya Allah, terimalah, berilah kami taufik untuk taat kepada kamu, sempurnakanlah segala kekurangan ibadah kami dan terimalah ibadah kami. Ketiga-tiga perkara di atas telah Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan dimuliakan dengan tiga perkara tersebut. Dimohon atau tidak, kemuliaan akan tetap dilimpahkan oleh Allah. Sertailah dengan takwa dalam ibadat, nescaya keuntungan yang besar akan diperolehi di dunia dan di hari akhirat. Ya, subhanallah, kita hidup kita ni kita sulami dengan sifat takwa. Dengan takwa itu kita akan mendapat pelbagai kebaikan dan dalam kehidupan. Subhanallah. Sepanjang hari selama hidup ini kita beribadat dan berusaha agar Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan dan ibadat kita. Allah Azza wa Jalla hanya akan menerima ibadat orang yang bertakwa. Dengan demikian segala permasalahan perlulah kita sandarkan kepada takwa. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, ya, apa yang kita sampaikan pada pagi ini dapat sama-sama kita ambil pengiktibaran dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Sekali lagi mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan, dan sebarang sumbangan boleh disalurkan kepada Bank Islam, iaitu nombor akaunnya 0501-201-053038. Surau An-Nur membuat kutipan dana untuk bantuan banjir sebanyak 20 pack bantuan. Dan tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan nampak apa juga peluang untuk berinfak, maka itu adalah ujian untuk kita. Saya ulang balik, kalau kita nampak buka YouTube ke buka apa juga ada dipanggil ruang untuk, ataupun ada orang minta dana untuk minta bantuan, maka itu ujian untuk kita. Setiap kali kita nampak ada orang minta dana, tabuhan, bantuan semua ni, itu ujian untuk kita, sama ada kita nak simpan harta di rumah di dalam bank atau kita nak masuk walau RM10 sekalipun. Jadi kalau kita ada RM50, kita RM10 sini, RM10 sana, RM10 situ, RM10 sini, RM10 sana, 10 ataupun 50. Mujahadah kita berbeza. Ada orang masukkan RM10 tapi mujahadah dia besar kerana dalam akaunnya mungkin ada RM100. Ada orang masuk RM50 dalam tabung tapi mujahadahnya kecil kerana dalam akaunnya ada RM300,000. Berbeza orang yang dalam akaunnya ada RM100 tetapi dia masukkan RM10, dengan orang yang ada dalam akaunnya RM300,000 dengan dia masukkan RM50,000. Mujahadah dua orang ini berbeza. Jadi lagi tinggi mujahadah kita, lagi tinggi nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi tinggi nilai kita di sisi Allah Taala, maka mudahlah kita nak mendapat bantuan daripada Allah Taala. Bagaimana Ashabul Kahfi mendapat bantuan daripada Allah? Kerana Ashabul Kahfi ini dia ada nilainya yang tersendiri. Apa nilai Ashabul Kahfi? Mereka adalah anak muda yang taat pada Allah. Sesungguhnya anak muda memang hebat, sesungguhnya orang yang taat pada Allah Ta'ala juga memang hebat. Tetapi gabungan anak muda yang taat ini, maka cerita mereka termaktub dalam Quranul Karim. Mereka diangkat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat tidur selama 309 tahun. Tak cukup dengan mereka memiliki nilai anak muda yang taat pada Allah, mereka sanggup jaga makannya daripada sumber-sumber yang halal. Di saat mereka bangun tidur, mereka jaga makan dan minum daripada sumber-sumber yang halal. Subhanallah. Jadi kalau kita nak mendapat bantuan daripada Allah Ta'ala, maka tinggikan nilai kita di dalam agama. Kalau di pejabat, kita ambil degree, ambil master, ambil PhD, kita buat out campus, ambil certificate untuk kita punya nilai tinggi. Di sebuah syarikat akan naikkan pangkat kita kerana nilai kita pada sebuah syarikat. Kita pandai buat semua kerja, bos kata awak ni senior manager, senior executive, boleh jadi manager terus. Lompat assistant manager sebab awak ni boleh buat semua kerja. Nilai awak tinggi berbanding staff yang tak pandai buat kerja. Kalau di pejabat pun nilai kita terangkat pun, bos akan nampak bos bagi gaji tinggi dan pangkat tinggi.
Bayangkan di sisi Allah Ta'ala, kalau kita seorang yang sangat bermujahadah, kita sanggup korbankan duit kita untuk orang lain, kita sanggup tak tidur malam untuk bersihkan lumpur orang lain, martabat kita tinggi di sisi Allah Ta'ala, maka Allah mudahkan urusan dunia kita yang lain. Hutang kita Allah selesaikan, anak-anak kita Allah peliharakan, kehidupan anak bini kita semua terpelihara, sebab kita banyak manfaat pada manusia lain, sebab diri kita bernilai di sisi agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di kelemahan tu datang daripada diri saya. Selamat mendirikan solat sunat isyraq dan solat sunat duha. Jadi apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang tu kelemahan diri saya, mohon maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih di atas perhatian dan kehadiran semua. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menempuh ujian yang mendatang. Sama-sama kita tadahkan tangan doa kepada Allah Ta'ala, diberikan bantuan pada sahabat kita yang sedang diuji dengan pandemik COVID-19 dan juga ujian banjir yang melanda tanah air. Aqulu madza tasma'un, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh. Sama-sama kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kepada Naimah Awang, kepada Puan Zalida, kepada Makcik Siti Atikah, Siti Maisarah, Lin Mazlin, Nurmala Saleh, Rosmawati, Roslan Jamal. Terima kasih di atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.